Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ainul, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan penyakit COVID-19. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, COVID-19 ni mula dikenal pasti di Wuhan pada hujung tahun 2019. Dan jika anda ingat lagi pada waktu tersebut, sekumpulan doktor pakar telah menemui beberapa kes jangkitan saluran pernafasan yang seakan-akan sama dengan penyakit SARS. Pada waktu tersebut, belum lagi ada nama coronavirus, belum lagi ada nama COVID-19. Jadi apa maksud COVID-19? COVID-19 ni merujuk kepada Coronavirus Disease 2019, iaitu tahun yang mana ia mula ditemui. Jadi apa maksud corona? Corona ni maksudnya mahkota. Jika kita lihat struktur yang terdapat pada permukaan virus corona, kita akan dapati ia membentuk seakan-akan satu mahkota. Jadi virus COVID-19 ini berasal daripada sekumpulan family virus yang kita panggil sebagai corona. Sebelum muncul COVID-19, kita dah ada beberapa coronavirus lain, iaitu SARS-CoV. Jika anda ingat penyakit SARS yang melanda China pada awal tahun 2000, dan kita juga ada penyakit MERS-CoV. MERS-CoV juga berasal daripada virus corona yang mana ia banyak menjangkiti mereka yang berada di Arab Saudi dan juga mereka yang pernah pergi umrah pada suatu ketika dulu. Okey, jadi macam mana COVID-19 ini boleh menjangkiti orang lain? Jadi ianya berjangkit melalui titisan kecil air yang terapung di udara. Kita panggil ianya sebagai air droplets. Jadi jika seseorang yang menghidapi COVID, batuk, bersin dan sebagainya, air liur mereka yang membentuk titisan kecil boleh terapung di udara dalam jangka masa tertentu, dan sekiranya titisan kecil ini memasuki saluran pernafasan, rongga hidung, mulut dan juga mata, ada kemungkinan orang tersebut boleh dijangkiti oleh COVID-19. Dan COVID juga boleh berjangkit sekiranya seorang pesakit COVID-19 menyentuh mana-mana permukaan dan kemudian permukaan yang sama ini disentuh oleh seseorang, lalu orang tersebut menyentuh mata, mulut ataupun hidung. Ada risiko untuk virus COVID-19 ini dipindahkan kepada orang yang sihat tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk pesakit COVID dan juga mereka yang belum lagi menghidapi COVID untuk memakai topeng muka serta mencuci tangan dengan kerap. Jadi jika seseorang dijangkiti oleh COVID, terdapat dua kemungkinan, sama ada orang tersebut boleh mempunyai simptom ataupun tidak. Untuk seseorang yang mempunyai simptom, jarak masa antara jangkitan virus dan simptom pertama yang dialami oleh pesakit digelar incubation period. Jadi bagi penyakit COVID-19, tempoh incubation period berdasarkan kajian ialah selama 5.2 hari. Dan ada juga beberapa kes yang menunjukkan bahawa incubation period ataupun tempoh masa virus bertambah dalam badan sebelum seseorang menunjukkan simptom adalah sehingga 14 hari. Jadi dekat sini saya bagi satu contoh. Abu mendapat jangkitan COVID pada 1 November. Tetapi Abu masih belum mempunyai simptom sehinggalah pada 6 November, Abu mula batuk-batuk selsema dan sebagainya. Jadi inilah kita panggil incubation period. Dan dalam kes Abu, incubation period dia ialah selama 5 hari. Okey, kemudian apakah simptom yang boleh dialami oleh seseorang yang dijangkiti oleh COVID-19? Jika kita buka website KKM, kita lihat kepada garis panduan KKM, terdapat beberapa simptom yang disenaraikan dan ada antara simptom tersebut yang merisaukan ataupun pihak kesihatan gelar sebagai warning signs, di mana pesakit yang mempunyai simptom-simptom ini akan mendapat lebih perhatian berbanding pesakit yang lain. Jadi antara simptom yang merisaukan termasuklah demam, iaitu suhu badan mencecah 38 degree Celsius, batuk yang berterusan, sesak nafas, lemah, cepat letih dan apa-apa simptom yang menunjukkan kekurangan oksigen di dalam badan. Dan kita juga ada beberapa simptom lain yang boleh terjadi kepada pesakit COVID, termasuklah sakit tekak, selesema, loya, muntah, sakit kepala, cerit beret dan sebagainya. Jadi sekiranya seseorang ini merasakan bahawa dia mempunyai simptom COVID-19, maka terdapat beberapa ujian saringan yang boleh dilakukan, iaitu PCR ataupun polymerase chain reaction, dan kita ada RT-Q antigen dan RT-Q antibody. Jadi antara perbezaan yang boleh kita tengok daripada ujian saringan ini ialah dari segi tempoh masa, harga dan juga ketepatannya. PCR akan ambil masa yang lebih lama untuk diproses berbanding RT-Q antigen dan RT-Q antibody. Baiklah, jika seseorang sudah menjalani ujian saringan dan didapati positif, mereka perlu diasingkan di pusat-pusat rawatan COVID-19. Dan ada juga yang bertanya, bolehkah duduk di rumah sahaja sekiranya positif COVID tetapi tiada simptom? Jawapannya ialah tidak boleh. Kerana apa? Kerana terdapat risiko penyakit tersebut menjadi semakin teruk selain daripada anda menjangkiti orang lain yang tinggal dekat dengan anda. Jadi dekat sini perlu difahami apa perbezaan antara kuarantin dan isolasi. Jadi orang yang positif COVID memang perlu diisolasi ataupun diasingkan daripada mereka yang tidak mempunyai COVID-19. Baiklah, jika sudah positif
COVID dan perlu diasingkan, berapa lama tempoh masa perlu ditahan di pusat rawatan COVID? Jika kita buka guideline KKM, paling kurang ialah sebenarnya 10 hari. Bermula daripada tarikh simptom yang pertama ataupun tarikh sampel diambil sekiranya seseorang itu tidak mempunyai simptom. Jadi selepas 10 hari sekiranya anda sihat, sekiranya anda tiada apa-apa isu, kemungkinan besar doktor boleh membenarkan anda balik ke rumah lah. Baiklah, ini info tambahan. Tidak semua pesakit COVID-19 mempunyai simptom dan keterokan COVID ini bergantung kepada ketahanan imunisasi tubuh badan seseorang. Ada golongan yang mudah untuk sembuh, ada golongan yang menghadapi beberapa komplikasi dan sebagainya, dan golongan ini kita panggil sebagai golongan yang berisiko, iaitu mereka yang berusia 50 tahun ke atas, ke yang mempunyai penyakit kronik dan tidak terkawal. Sebagai contoh, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, kanser dan sebagainya. Okey, adakah pesakit COVID-19 boleh sembuh? Jawapannya ialah ya, mereka boleh sembuh. Walaupun belum ada vaksin yang ditemui, tetapi di hospital kita memberikan ubat-ubatan yang boleh membantu mengurangkan simptom pesakit dan juga menghalang apa-apa komplikasi yang berlaku. Jadi setakat ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh para saintis, kita dapati 80 pesakit mereka akan sembuh dengan sendirinya. Sama ada mereka ni mempunyai simptom ataupun tidak mempunyai simptom, mereka boleh sembuh dengan sendiri tanpa apa-apa bantuan daripada hospital. Tetapi mereka masih perlu diisolasi dan perlu dipantau. Dan kemudian daripada 100% ini, 20% berisiko menjadi lebih teruk. 5% daripada pesakit COVID, penyakit mereka menjadi sangat teruk sehingga memerlukan bantuan pernafasan dan ditahan di ward untuk masa yang lama. Okey, jadi ini ialah satu pamphlet yang boleh kita dapati di website KKM. Jadi anda boleh baca dekat sini apa yang perlu dilakukan di rumah, pastikan anda berehat secukupnya, minum air. Kemudian, bolehkah anda bekerja semula? Jawapannya ya, boleh. Kerana apa? Kerana selepas 10 hari kebiasaannya risiko untuk menjangkiti orang lain adalah sangat kurang dan hampir tiada. Jadi tidak ada masalah untuk bekerja semula. Dan jika kita baca di bawah lagi, perkara yang masih dalam kajian, kita tidak ada bukti bahawa mereka yang sudah sembuh dari COVID-19 ini, bolehkah dia dijangkiti semula atau tidak. Dan kita juga masih belum tahu berapa lamakah tempoh perlindungan antibodi di dalam badan kita selepas pulih daripada COVID-19. Jadi sentiasalah amalkan SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Saya harap sedikit sebanyak video ini dapat membantu anda di luar sana. Sekiranya anda rasakan video ini bermanfaat, sila like, subscribe dan share. InsyaAllah pada masa akan datang, saya akan cuba untuk berkongsi lebih banyak info berkenaan penyakit COVID. InsyaAllah. Jadi sampai sini sahaja. Assalamualaikum.